Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah telah kita kupaskan bersama beberapa perkara. Dan antara lain telah kita bincangkan bersama dan telah kita masuk dalam perbincangan di mana kita sedang bincangkan mengenai beberapa jenis-jenis sedekah. Jadi telah kita mengetahui bahawasanya di dalam Islam apabila kita mengatakan tentang sedekah, sedekah itu bukanlah setakat seseorang itu bersedekah dengan wang ringgit. Sebelum itu telah kita kupaskan mengenai kewajipan berzakat, berinfak fi sabilillah dan berbagai jenis sumbangan-sumbangan yang boleh kita lakukan. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita mengambil hadis-hadis bahawasanya setiap hari kita dituntut untuk bersedekah ke atas diri kita sendiri. Ya, ingat lagi pertemuan yang lalu, antara sedekah bertasbih adalah sedekah, ucapan subhanallah. Bertahmid adalah sedekah, ucapan walhamdulillah. Bertakbir adalah sedekah apabila kita baca Allahu Akbar. Bertahlil adalah sedekah apabila kita baca la ilaha illallah. Dan juga memberi senyuman kepada seorang teman kita, jiran kita, kaum kerabat kita adalah sedekah. Mengangkat sesuatu kotoran atau sesuatu yang boleh membahayakan orang lain di jalanan, itu juga adalah sedekah. Walhamdulillah. Jadi bahawasanya alhamdulillah telah kita bincangkan banyak jenis-jenis sedekah. Dan apabila kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu, telah kita kupaskan juga. Kalau kita dalam perjalanan daripada Bedok, daripada Tampines, sepanjang perjalanan kita isikan dengan istighfar, astaghfirullahalazim. Kita isikan dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betapa banyak istighfar, astaghfirullahalazim yang dapat kita ucapkan. Betapa banyak subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar yang dapat kita baca. Macam mana tadi pagi? Pergi sini dapat amalkan? Alhamdulillah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan sambung dan kita akan mengambil hadis yang seterusnya yang dibawakan oleh Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah di dalam kitab Fiqh Sunnah kita di dalam tajuk berbagai jenis sedekah. Hadis seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, dikatakan hadis qudsi, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Dalam hadis yang dikatakan hadis qudsi, kenapa dikatakan hadis qudsi? Kerana Rasulullah bersabda bahawasanya Allah Taala telah menyatakan, Allah Taala telah berfirman. Jadi itu yang dinamakan hadis qudsi. Apa yang dimaksudkan dengan hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis di mana kata-katanya daripada Nabi SAW tapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah bersabda menceritakan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dan akan mengatakan pada hari kiamat kelak. Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Di hari akhirat kelak Allah Ta'ala akan mengatakan, ya bana Adam. Di hari akhirat kelak Allah Ta'ala akan mengatakan, ya bana Adam, wahai anak Adam, maritu falam ta'udni. Aku pernah sakit tetapi kalian tidak menjenguk menziarahiku. Dan manusia kemudian akan mengatakan, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta Rabbul Alamin. Bagaimanakah kami mampu, bagaimanakah kami bisa, bagaimanakah kami dapat menziarahimu yang sakit, sedangkan engkau itu adalah Rabbul Alamin. Engkau adalah Tuhan sekalian alam. Qal, Allah Ta'ala kemudian mengatakan,
Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Bukankah kalian telah mengetahui bahawasanya si fulan itu suatu ketika pernah sakit, tetapi kalian tidak menziarahinya. Lawajadtani indahu ama law uttahu lawajadtani indahu. Kalau ketahuilah, kalau kalian itu telah menziarahinya, kalian akan mendapati aku di sisinya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan lagi, Ya bani Adam, wahai anak Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Aku pernah minta kalian suatu ketika pernah minta makan, tapi kalian tidak memberi makan kepadaku. Maka manusia akan mengatakan, Ya Rab, kaifa ut'imuka, wahai Tuhan kami, bagaimana kami memberikan kau makan? Wa anta Rabbul Alamin, sedangkan kaulah Tuhan sekalian alam. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Bukankah kalian mengetahui pernah satu ketika seseorang pernah minta kalian makan dan kalian tidak memberi dia makan? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi. Tidakkah kalian mengetahui kalau kalian beri dia makan, nescaya kalian akan dapati aku di sisinya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, istasqaituka falam tasqini. Aku pernah minta kalian air untuk membasahi tekak, untuk menghilangkan dahaga. Tetapi kalian tidak memberikan aku air. Qal, manusia akan mengatakan, Ya Rab, wahai Tuhan, kaifa asqika, bagaimana kami memberikan anda makan, memberikan minuman, wa anta Rabbul Alamin, sedangkan kau adalah Tuhan sekalian alam. Qal, Allah Ta'ala kemudian mengatakan, istasqaka abdi fulanun. Pernah satu ketika hambaku minta kalian air untuk membasahi tekaknya. Falam tasqihi. Tetapi kalian tidak memberikan beliau itu air. Ama innaka law saqaitahu. Ketahuilah, kalau anda telah berikan beliau itu air untuk menghilangkan dahaganya, lawajadta dzalika indi, nescaya tentulah akan mendapatkanku di sisinya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Antara pengajaran di sini adalah bahawasanya di hari akhirat kelak Allah Taala akan bertanya kepada hamba-hambanya, Ya bani Adam, wahai anak Adam, pernah satu ketika aku minta kalian makan, kalian tak beri makan. Sebelum itu, pernah satu ketika aku sakit, tetapi kalian tidak menjenguk menziarahiku. Aku meminta kalian makan, tetapi kalian tak beri aku makan. Aku minta minuman, tetapi kalian tidak beri minuman. Manusia pada ketika itu bertanya, Ya Rab, bagaimana kami menziarahi engkau sedangkan engkau itu adalah Tuhan sekalian alam yang tak akan sakit. Tuhan sekalian alam yang tak lapar dan tak dahaga dan tidak memerlukan makan dan minuman. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan itu hanya kiasan. Pernah satu ketika ada seseorang sakit dan engkau mengetahui dia itu sakit, tetapi engkau tak peduli. Hanya disibukkan dengan urusan dunia. Tak peduli dia sakit, tak kisahlah. Saudara kaum kerabat kita. Pernah satu ketika ada seorang hamba Allah pernah minta makan dan pernah minta kita minuman. Sedangkan kita ada kelebihan. Tetapi kita tak peduli. Allah Ta'ala mengatakan, kalau engkau telah menziarahi hamba-Ku itu, nescaya engkau telah dapati aku berada di sisinya.
kalian telah beroleh pahala dan dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah. Kalau kalian telah memberi dia makan ketika dia minta, kalian telah dapati aku berada di sisinya, mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah membawakan hadis ini untuk memberikan kita renungan. Kita sedang bincangkan sebelum ini dalam bab berbagai jenis sedekah. Sedekah juga antara lain adalah orang yang meminta makan dan minum, kita berikan makan dan minum. Tak semestinya kita berikan dia makan yang sedap-sedap. Kita ada kelebihan, makan bersama. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Tak ada kelebihan makan dan minum. Orang tu sakit, kita ziarah orang yang sakit juga dikira sebagai telah bersedekah. Alhamdulillah. Yang penting ziarah kita kerana Allah. Lakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hadis seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "La yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakulu minhu inasun wa la dabbatun wa la syai'un illa kanat lahu sadaqah." Subhanallah. Ya. Rasulullah mengatakan, kita sedang bincangkan tentang berbagai jenis sedekah. Tidak ada seorang Muslim yang menanam pokok. Wala zar'u zar'an, wala yazra'u zar'an. Tidak juga ada seseorang yang menanam satu tumbuh-tumbuhan. Fayakulu minhu inasun. Maka kemudian ada seorang manusia makan daripada apa yang dia telah tanam tadi. Bukan hanya manusia, wala dabbatun. Dan begitu juga kalau ada seekor binatang yang makan daripada apa yang kita telah tanam. Wala syai'un, bahkan apa jua sekalipun, illa kanat lahu sadaqah, kecuali baginya sedekah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita tanam pokok, kita tanam tumbuh-tumbuhan, lalu datang manusia yang makan daripada tumbuh-tumbuhan yang kita tanam tadi. Bukan manusia, datang binatang yang makan daripada tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Atau apa jua sekalipun, kita dapat sedekah. Subhanallah. Jadi sebab itu, orang yang memahami perkara-perkara begini, ada peluang kita tanam pokok. Tak dapat tanam pokok, kita ketika orang lain tanam, saya tak mampu tanam pokok, saya tukang angkat tanah, letak tanah. Ada satu tanah saya yang kita letak kat situ. Alhamdulillah. Sama-sama gotong royong. Setiap manusia yang makan daripada tumbuh-tumbuhan tanaman kita, burung yang makan, singgah makan buah-buahannya itu, kita dapat pahala. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, tak disebutkan di sini, bahkan kalau ada seseorang yang duduk berteduh di bawah pokok itu, juga kita dapat pahala. Kerana pokok itu pokok yang kita tanam. Subhanallah. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada tak kita tahu jenis-jenis sedekah berbagai-bagai jenis. Tentang jenis sedekah kita infak kat masjid, dah buat alhamdulillah. Kalau kita katakan ungkapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dah buat dah. Apa kita belajar, kita kena cuba amalkan. Yang kita belajar pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kita sedang jalan, ada kotoran, ada kaca, ada sesuatu yang bahaya di jalanan, kita angkat. Ada tak kita buat sepanjang satu minggu ni? Kalau belum ada, cari satu amalan itu. Sedang jalan, kalau nampak ada kaca ke, ada paku, angkat. Alhamdulillah, aku telah amalkan apa yang aku belajar. Belajar nak kena amalkan para jemaah. Ya, kalau belum, at least sepanjang hayat ada satu such amalan yang apa yang pernah kita pelajari. Alhamdulillah. Di sini pula anjuran untuk kita menanam pokok atau tumbuh-tumbuhan atau apa saja. Di mana kemudian kelak ada orang yang akan makan pokok daripada pokok itu, daripada tumbuh-tumbuhan itu. Kalau bukan orang pun, adalah binatang yang makan
nescaya kita akan dapat pahala. Ataupun kalau tidak, ada orang yang duduk, pohon dah besar, duduk berteduh ketika panas, kita akan dapat pahala. Mana nak cari ustaz? Pandai-pandai lah. Kalau kita tinggal kampung, ada orang kan tinggal kampung ada tanah-tanah tu, tanamkan pokok mangga ke. Kadang-kadang dululah kat kampung pokok mangga dah besar dah, subhanallah. Ketika musim mangga, ingat lagi saya lah, dulu saya tinggal kat kampung kawasan Siglap. Budak-budak pagi-pagi tengok ada mangga jatuh tak, rush. Itu bukan pokok kita lah. Kemudian waktu nakal-nakal ambil batu rejam. Contoh. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita kebetulan pergi ke satu tempat, kita balik kampung, kalau boleh beli pohon kecil atau beli dia punya biji apa? Benih dia. Beli benih. Kalau pokok kecil, tak apalah. Pokok kalau kecil tu pokok betik ke, alhamdulillah tanam. Ataupun pokok mangga boleh besar kan? Letak benih dia ke, pohon dia beli kat pasar dia jual pohon yang kecil. Saya nak beli. Mana kawasan lapang, benarkah tak? Benar, tanam. Alhamdulillah. 10 tahun kemudian nampak, Masya Allah, ini pohon yang aku tanam dulu. Allahu Akbar. Setiap orang yang manfaatkan aku dapat pahala. Setiap binatang yang makan buah dia tu, burung kadang-kadang buah dia makan, kita dapat pahala. Setiap orang yang berteduh dapat kita pahala. Sedekah berbagai-bagai jenis. At least apa yang kita belajar, kita cuba amalkan sedikit. Alhamdulillah. Peluang kalau kita pergi ke kampung ke, kita pergi luar negara, tempat-tempat pelusuk-pelusuk, tinggalkan satu saham. Ya. Jadi kita, mentaliti kita dahagakan pahala. Seringkali orang bincangkan, ketika orang bisnes kita kena ada passive income. Passive income tu, kita tak perlu bekerja, tetapi setiap bulan gaji masuk. Invest sana, invest sini. Apabila kita dah uzur kelak, ada passive income. Duduk rumah, daripada investment sini dapat duit, daripada investment sana dapat duit. Alhamdulillah. Ini passive income duniawi. Tetapi fikirkan untuk passive income kita ukhrawi. Besok lusa kalau kita dah masuk ke dalam liang lahat, telah dikebumikan, passive income tadi tetap akan berjalan. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, sekiranya mati anak Adam terputus amalannya kecuali tiga. Salah satu daripadanya sedekah jariah. Sedekah jariah yang pernah kita bina masjid, antaranya. Sedekah jariah yang pernah kita sumbangkan, antaranya. Sedekah jariah yang kita tanam pokok. Pokok itu masih lagi dapat beri kemanfaatan. Letakkan niat, letakkan azam. Ya, letakkan azam. Jangan lupa projek tanam pokok. Fikirlah tanam pokok. Kalau kat mana-mana, kalau kat Singapura kadang-kadang ada kempen tanam pokok ke, tolong gotong royonglah sama-sama. Ada orang tanam pokok pasal dia nak dapat kepujian, tu gasak dia lah. Ada orang tanam pokok pasal nak ambil gambar, pasal nak dapat endorsement, nama dia dekat tu, gasak dia lah. Kita ni tanam pokok dah dapat pahala. Besok lusa orang berteduh kat bawah pokok kita je, alhamdulillah, terima kasih kerana sudi berteduh di pokok ini. Kenapa pula awak terima kasih sudi berteduh? Kerana ni suatu masa dulu, 20 tahun yang lalu, bapa saya tanam. Pokok dah besar, alhamdulillah. Contoh. Jadi kita nak ada sedekah jariah. Letakkan niat. Dan jangan lupa, kalau ada peluang pergi mana-mana, tanam pokok yang beri kemanfaatan. Pernah tak satu ketika panas, yuk kita berteduh kat sini. Siapa yang tanam pokok itu disebabkan kita berteduh, dia dapat pahala. Masya Allah. Baik, Rasulullah SAW juga bersabda, kullu ma'rufin sadaqah wa minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tughraqa min dalwika fi ina'i. Yang bermaksud, kullu ma'rufin sadaqah, setiap amal kebaikan
Setiap amal kebaikan, kebajikan yang kita lakukan itu sebenarnya sedekah. Apa saja amal kebaikan, kebajikan yang kita lakukan. Dan antara amal kebajikan adalah hendaklah kamu menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri. Dan hendaklah kamu menuangkan air dari timbamu untuk mengisi berjananya. Setiap amal baik, setiap amal kebajikan, semua dikira sedekah. Jadi kita sedang bincangkan tentang berbagai jenis sedekah. Sedekah itu bukan hanya wang ringgit. Apa yang kita ada tenaga, kita ada kekuatan, kita tolong orang, semua sedekah. Dalam hadis ini, antara sedekahnya adalah apabila kita bertemu dengan saudara kita, kaum kerabat kita, lalu kita bertemunya dengan muka yang ceria. Lalu kita pun beri senyuman kepadanya, lembut hatinya. Gembira dia. Itu juga sedekah. Sebab itu dikatakan senyuman itu adalah sedekah. Betapa kerap bagi mereka yang ada suami, apabila suami pulang kat rumah waktu petang, lalu suami masuk rumah, tengok muka isteri, senyum. Apa hal ni pula ni? Nak beli barang apa pula? Kenapa suami tanya nak beli barang apa? Pasal jarang senyum. Kalau dah senyum tu adalah hajatnya. Dia senyum. Muka tunjukkan berseri. Tapi kalau muka moncong, balik saja tengok muka, moncong aja. Suami sebelum masuk rumah, ni hari isteri aku ajak gaduh pasal apa pula? Isteri suami belum balik, hari ni topik apa nak ajak gaduh ya? Topik apa nak ajak gaduh? Macam tak gaduh tu macam tak cari pasal, bukan nak gaduh lah, nak cari pasal. Ada saja pasal yang tak kena. Kesian suami ya. Ataupun sebaliknya jugalah. Suami balik saja, muka masam. Suami gaduh ke masalah kat kerja, jangan dibawa balik kat rumah. Balik kat rumah saja buka pintu, Assalamualaikum warahmatullahi. Tunjukkan muka ceria. Senyuman itu sedekah. Betapa ramai suami yang lakukan demikian. Kita nak tanya betapa ramai isteri, betapa ramai suami juga. Contoh. Ya. Ada tamu datang kat rumah, macam tak suka je. Betul kan? Tapi senyum, alhamdulillah, gembira seseorang. Jadi dalam Islam itu, setiap amal kebaikan yang kita lakukan dikira sedekah. Tapi kena senyum pada tempatnya lah. Jangan senyum pada tak tempatnya. Jadi senyuman kalau tak ada salah tempatnya, takut nanti seseorang itu dapat wrong message. Ya, jadi itu yang buat balik bergaduh suami isteri. Tadi abang pergi pasar, abang senyum kat kedai akak tadi tu apa pasal? Habis nak jadi barang senyum, dia senyum, saya senyum lah. Jadi kena berpada-pada. Jadi maksudnya di sini para jemaah, sehinggalah kamu menuangkan air dari timbamu untuk mengisikan berjadanya. Zaman dulu tu kita pakai perigi. Kalau pakai perigi tu nak kena tolong angkatkan, kita tolong angkatkan tu semua dapat kita pahala. Jadi maksudnya tolong menolong. Apa juga perkara yang kita lakukan, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Zaman dulu nak kena tolong tuangkan berjananya. Kalau zaman sekarang contohlah ya, konteks kita lah. Apa kita boleh buat? Setiap pagi ibu-ibu siapkan makan dan minum, dapat pahala. Bukan tak dapat pahala. Kemudian lepas makan dan minum, anaknya pula tolong cucikan pinggan mangkuk, dapat pahala. Pinggan mangkuk cuci pun dapat pahala. Suami lepas tu suami nak pergi siap untuk pergi kerja, carikan towel, bang. Ini towel. Masya Allah. Betapa kerap. Ada tak lagi isteri-isteri yang ambilkan towel untuk suaminya? Ada, takkan tak ada. Alhamdulillah. Contoh. Apa saja perkara, itu adalah sedekah. Begitu juga suami, kesian isteri aku ya, hari Minggu dia penat. Melah, tak apa abang cucikan baju lah ni hari. Bukannya cuci pakai berus zaman dulu. Tinggal masukkan dalam mesin, on aja. Betul contoh. Tapi ada kala suami nak operate washing machine tu pun tak tahu.
Menunjukkan betapa kerap dia pakai. Washing machine kat mana? Oh, tak tahu washing machine kat mana? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maksudnya, apa juga yang kita lakukan sehingga membantu seseorang itu memasukkan air ke dalam bejana, dapat pahala. Jadi di sini, kadang-kadang kita punya ego letak tepi. Mana boleh lepas makan nak angkat sendiri? Nak isteri angkatkan pinggan mangkuk kita. Apa salah kita angkat, letak kat dapur? Salah tak? Salah tak? Tak salah. Dapat pahala. Contoh, kalau nak ekstra lagi, kesian pinggan mangkuk banyak. Kesian isteriku. Mari tak apa abang tolong cuci, tolong basuh. Dapat pahala, alhamdulillah. Cuma selalu orang perempuan tak suka suami basuh. Tak bersih nanti dia kata. Masalah perempuannya standard pun masalah. Pinggan baju-baju tak apa bang. Nanti semua dia ada standard tertentu. Nak maintain standard tersebut. Jadi bukan salah suami lah ya. Contoh. Maksud di sini, apa juga yang kita lakukan, itu semua adalah jenis sedekah. Alhamdulillah. Tak bukan hanya demikian. Kita masuk ke dalam masjid, kasut kita atur pun juga dikira sedekah supaya bersih. Kalau tak, masuk masjid macam asal boleh campak slipper left sebelah sana, right sebelah sini. Janganlah. Biar cantik masjid. Letak atur je. Cuba kita lihat kat masjid. Ada tak teratur macam itu? Kadang-kadang nak cari slipper tak hilang. Contoh para jemaah. Jadi kita menjadi seorang yang disiplin. Lakukan kerana Allah. Itu semua jenis-jenis sedekah. Alhamdulillah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, itu adalah perkara-perkara. Sebelum ini kita bincangkan tentang tuntutan, tanggungjawab seseorang terhadap hartanya. Maka itu adalah tanggungjawab antara lain zakat, sedekah dan sebagainya. Dan kemudian apabila kita katakan tentang sedekah, di sana ada berbagai-bagai jenis sedekah. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, selepas kita mengetahui berbagai-bagai jenis sedekah, penulis kemudian membawakan tajuk kembali kepada asal sedekah tadi. Siapakah yang berhak menerima sedekah? Siapa yang berhak menerima sedekah? Kemudian dalam kita bersedekah, kita nak lihat hukum ahkam sedekah. Contoh ya, selepas kita beri seseorang sedekah, kemudian boleh tak kita minta balik? Apa dalam Islam? Kalau kita minta balik itu, kadang-kala sebab barang yang kita kasih, kemudian kita nak pakai. Macam mana nak minta balik? Satu. Kedua, barang yang kita kasih, dia pula tak pakai. Tengok, aku dah kasih dia benda tersebut. Kemudian pergi rumah dia, benda tu masih sengit kat ujung, letak kat store. Membazir betul, ada orang nak pakai. Boleh tak kita minta balik? Ataupun kadang-kadang kita beri sedekah, kemudian tersalah beri pula. Kita ada 2 jam. Nak kasih 1 jam. Nak kasih jam yang inilah. Sekali terkasih yang jam Rolex pula. Ya Allah. Dah terkasih. Balik mana jam aku? Jam ni ada kat rumah. Jadi satu macam mana? Dah terkasih, salah kasih. Boleh minta balik tak? Orang kata buruk siku. Jadi macam mana? Jadi hukum ahkam sedekah kita akan kupaskan nanti. Sebelum itu para jemaah yang dirahmati Allah, kita lihat dalam perkara ini. Dalam masalah apabila kita kupaskan tentang sedekah, siapakah orang yang paling berhak menerima sedekah? Di muka surat 409, penulis mengatakan, orang yang paling layak menerima sedekah adalah pertama, siapa? Anak-anaknya. Subhanallah. Kadang-kadang kita fikir orang paling berhak terima sedekah. Mungkin kita rasakan si fulan. Bukan. Yang paling berhak terima sedekah antara lain adalah anak-anaknya, keluarga dan kaum kerabatnya. Dan seseorang tidak dibolehkan memberi sedekah kepada orang lain sedangkan dirinya masih memerlukan untuk memberi nafkah hidup kepada dirinya dan keluarganya. Tak boleh dalam peribahasa Melayu katakan apa? Monyet, bukan monyet. Yang apa? Oh, kera di hutan. Kera di hutan disusukan. Anak kat rumah mati kelaparan.
Kenapa dia peribahasa kata kera? Kera minum susu ke? Jadi ibaratlah, kera di hutan, nak pergi hutan dah lah jauh. Sukar masuk ke hutan belantara. Masuk hutan nak cari kera pula. Ada kera kat hutan? Kera kat hutan ke kat laut? Ya? Kera tu apa? Oh, monyet. Oh, kera tu monyet. Oh. Kera di hutan disusukan. Anak kat rumah mati kelaparan. Kalau Singapura, kera di McRitchie kau beri makan. Baik. Tetapi ketahuilah, dalam Islam, orang yang paling layak diberi sedekah kita adalah anak kita, kaum kerabat kita. Bahkan kalau tak ada makanan langsung, tak dibenarkan awak beri orang lain kalau anak kat rumah tak ada makanan. Berbeza kalau kita nak didik, kemudian kita beri apa yang ada banyak, kita kongsi bersama, sedikit kita kongsi bersama, kita ala kadar setakat dapat hilangkan kelaparan, beri sedikit, kerana jiran kita juga tak nak mati kelaparan. Ini dalam keadaan yang sangat terdesak, boleh. Ya, bukan kata kita lokek maksudnya, tetapi maksudnya sebagai seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ketua rumah tangga, menjadi kewajipan anda memberi nafkah kepada anak isteri keluarga anda. Tak boleh nak duduk lepak-lepak, tak boleh nak duduk bawa blok main gitar, nak duduk kedai kopi main dam, duduk berjam-jam, tak ada. Bahkan tak boleh duduk kat masjid iktikaf. Keluar pergi kerja, cari nafkah. Sekarang bukan masa untuk iktikaf di masjid. Keluar kerja, cari nafkah. Ini tuntutan dalam Islam. Supaya anak-anak kita terjaga, jangan sampai anak-anak kita tadi meminta-minta di luar. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum faqiran," sekiranya salah seorang di antara kalian itu fakir, "falyabda' binafsihi," maka mulakanlah beri nafkah kepada dirinya sendiri. "Wa in kana fadula fa'ala iyalihi," maka apabila dia ada kelebihan, berilah makan kepada ahli keluarganya. "Wa in kana fadula fa'ala qarabatihi," sekiranya dia telah ada kemampuan lebih sedikit, maka berilah rezeki kepada kaum kerabatnya. "Aw qal ala zawi rahimihi," atau dalam hadis yang lain disebutkan hendak berikan kepada mereka-mereka yang ada pertalian persaudaraan. "Wa in kana fadula," apabila dia ada kelebihan, fahahuna. Jika masih ada kelebihan, barulah diberikan kepada yang si fulan ini, yang ini dan yang itu. Jadi daripada hadis ini dapat kita lihat, pertama sekali seseorang itu kena beri kepada dirinya sendiri. Ustaz, kalau kita baca hadis ini, ada orang bertanya, kita nak utamakan diri kita ke? Antara utamakan diri kita dengan utamakan kaum kerabat kita bagaimana? Kenapa hadis ini dikatakan utamakan diri kita? Maksudnya begini para jemaah yang dirahmati Allah. Sekiranya seseorang itu memang betul dia perlu cari nafkah untuk keluarga. Tetapi dia lemah sangat. Apabila dia lemah sangat, tak mampu, tak ada kekuatan, mampu tak dia beri makan kepada kaum kerabatnya? Tak mampu. Jadi pertama sekali dia perlu kuatkan diri dia. Apabila dia kuatkan diri dia, beri nafkah kepada dirinya, kalau perlu makan setakat untuk menghilangkan kelaparan, hilangkan dahaga, lalu dengan demikian dia cari makan dan minum untuk ahli keluarganya. Kalau dia setitis air yang dia ada atau sedikit makanan yang dia ada, dia utamakan kaum keluarga dia, betul. Tetapi lepas itu, dia dah tak ada makanan yang lain. Kaum keluarga dia, family-nya itu sendiri juga, lepas beberapa saat pun dah tak ada makanan. Maka dituntut untuk kita pastikan diri kita
berkemampuan beri nafkah kepada diri kita. Sebelum ini kita dah belajar dah. Kita kena bersedekah atas diri kita. Antara lain bersedekah atas diri kita, kita dah belajar untuk kita beristighfar. Itu juga sedekah atas diri kita. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, dalam bab ini, untuk kita bersedekah atas diri kita, memberi nafkah kepada diri kita dahulu, antara lain juga adalah untuk kita menjaga kesihatan. Islam menuntut kita menjaga kesihatan. Betul. Menjaga kesihatan adalah kita beri nafkah kepada diri kita. Kita menjaga kesihatan kira sedekah. Maksud menjaga kesihatan sebagai contoh, pagi-pagi kita exercise. Bapa kita dah mula exercise pula. Yelah, dah pergi pengajian, ustaz kata kena exercise. Wah, exercise. Wah, alhamdulillah. Push up. 10 kali push up, Masya Allah. Kemudian sit up. Wah, maintain. Ya, alhamdulillah. Pasal apa? Apabila kita sihat, kita dapat lebih bertenaga mencari rezeki. Ini contoh. Alhamdulillah. Jadi apabila kita niatkan demikian, kita buat push up, kita buat sit up, kita exercise, kita stretching, dapat pahala. Alhamdulillah. Habis orang rumah macam mana? Stretching juga. Stretching, dapat pahala. Pasal macam dulu kita sebelum PE kita kena warm up. Ni kejap lagi banyak kerja rumah. Nanti supaya petang malam tak sakit badan, kita warm up lah. Warm up, dapat pahala. Warm up dapat pahala, Masya Allah. Saya warm up pertama sekali untuk sihatkan badan supaya dapat bertugas dengan baik. Supaya dapat nanti solat dengan khusyuk. Kalau tak nak rukuk, nak sujud pun sakit. Jadi kita warm up dahulu. Supaya maintain cantik, molek, suami tengok pun gembira. Dapat lagi pahala. Letakkan berbagai-bagai niat. Alhamdulillah. Jadi antara lain para jemaah yang dirahmati Allah, antara pengajaran hadis ini adalah kita dituntut memberikan nafkah kepada ahli keluarga kita sebelum beri nafkah kepada orang lain. Maksud ini juga bukan melarang, bukan juga nak tanam sifat keakuan kita-kita saja, bukan demikian. Maksudnya adalah basic necessity. Basic necessity itu keperluan asas yang perlu kita ada. Keperluan asas, makan dan minum, alhamdulillah kita ada. Kemudian boleh kita berikan sedikit kepada orang yang selain daripada keluarga kita. Untuk kita yang rakyat Singapura ini, secara umum, apa yang kita ada dah lebih daripada keperluan asas, insya-Allah. Kita ada rumah, alhamdulillah. Kita ada makan, alhamdulillah. Perbincangan kita adalah kalau kita ada sesuap nasi. Ada sesuap nasi, contoh, kita nak berikan kepada siapa? Kita rumah orang susah. Kemudian ada sesuap nasi untuk kita berikan kepada keluarga kita. Kemudian jiran ketuk pintu. Kesian jiran kita. Jiran kita tu ibu tunggal, anak 5. Betul tak? Bertanggungjawab tak terhadap ibu tunggal anak 5? Ya, saya nak bertanggungjawab. Tetapi sebentar. Sekarang kita ada ni sedikit. Kesian orang. Kesian sini. Siapa nak utamakan untuk dikasihani? Keluarga kita. Ya? Berikan untuk mereka makan. Berbeza keadaannya kalau kita setiap hari memang dah makan. Setiap hari dah makan, kemudian contoh kita baru beli western food ke fried chicken. Alhamdulillah. Untuk kita dinner malam ini. Kemudian pula dalam perjalanan nampak orang fakir miskin yang tak makan 3 hari contoh. Atau tak makan 1 hari suntuk. Kita ada fried chicken. Kita nak utamakan diri kita atau nak berikan dia? Kalau kita nak makan, silakan. Tetapi dalam hal sedemikian, apa kata kita bincangkan, kita pun hari-hari makan fried chicken. Kesian mereka ni. Boleh tak kita luangkan, berikan pada mereka? Habis, bapa kita tak ada dinner ke malam ni? Dalam hal tu lain. Kerana kita memang hari-hari makan. Dan kita pun tak makan malam tersebut, tak akan mati. Contoh. Sedangkan orang ni dah 2-3 hari tak makan. Bukan kata kita kena utamakan diri kita sentiasa, tak boleh, ni kita punya, jangan kasih orang. Bukan. Dalam hal sedemikian, kalau semua bersetuju, yuk kita kasih mereka makan. Semua dapat pahala. Diperbolehkan. Jadi maksud kita kena faham,
apabila dalam hadis-hadis itu, perbincangan kita adalah kalau kita ada makanan ini, antara anak kita mati kelaparan dengan orang lain mati kelaparan, ini bukan kerana nafsu atau sebagainya, tetapi kita kena utamakan tanggungjawab sebagai ayah, tanggungjawab sebagai suami. Pertama sekali, kena utamakan kaum keluarga kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Hadis seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu, hendaklah kalian itu memberi sedekah." Kita dituntut memberi sedekah. Qala rajulun indi dinarun. Seseorang lelaki katakan, "Wahai Rasulullah, saya ada 1 dinar." Qal tasaddaq bihi ala nafsik. Rasulullah katakan, "Bersedekahlah kalian." Ya Rasulullah, saya ada 1 dinar. Rasulullah katakan, sedekah untuk diri anda sendiri. Kemudian satu lagi mengatakan, qal indi dinarun akhar. Saya pun ada 1 lagi dinar yang lain. Rasulullah mengatakan, tasaddaq bihi ala zaujatik. Rasulullah katakan, tadi sedekah untuk diri kau. Kamu ada 2 dinar. 1 lagi sedekah untuk isteri anda. Qal indi dinarun akhar. Saya ada 1 lagi dinar ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tasaddaq bihi ala waladik. Bersedekahlah untuk anak anda. Qal indi dinarun akhar. Saya ada 1 lagi dinar ya Rasulullah. Rasulullah katakan, tasaddaq bihi ala khadamik. Bersedekahlah untuk orang yang membantu anda. Untuk pembantu anda. Beliau mengatakan, indi dinarun akhar. Saya ada dinar lagi ya Rasulullah. Anta bihi absar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, terpulanglah kepada anda. Kamu lagi tahu apa yang harus dilakukan. Pengajaran di sini sama juga pengajarannya. Pertama sekali, kita kena utamakan kaum keluarga kita. Utamakan yang membantu kat rumah kita. Pembantu rumah kita, betapa kerap kalau di antara kita ada pembantu rumah, betapa kerap kita bersedekah kepadanya. Kalau nak bersedekah pun juga diperbolehkan bersedekah kepada pembantu-pembantu kita. Pembantu-pembantu kita, pembantu di rumah, pembantu kita. Pembantu kita di tempat kerja. Kalau kita ni bos, ada employee, kadang-kadang kena kasih bonus kecil-kecil lah. Diperbolehkan. Belikan makan. Contoh. Hadis seterusnya disebutkan. Kafa bil mar'i ithman. Amatlah besar dosanya seseorang itu. An yudayya man yaqut. Sekiranya dia menyia-nyiakan tanggungjawabnya kepada seseorang yang wajib dia tanggungi. Barang siapa yang ada tanggungan, ada kewajipan terhadap isteri, terhadap anak, lalu dia abaikan tanggungjawabnya, dia hanya nak joli kat luar, nak habiskan masa, habiskan duit dengan member-membernya, cukup berdosa. Sedangkan anaknya tadi tidak diberi nafkah yang cukup. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita dapat lihat di sini. Para suami, para bapa berkewajipan memberi nafkah kepada anak-anaknya, anak isterinya, kaum ahli keluarganya. Maka wajib diberi nafkah. Kalau dia tidak beri nafkah kepada mereka, lalu dia membazirkan duitnya hanya dengan untuk bersuka-suka dengan kawannya atau sebagainya pembaziran, maka dikira dosa. Dia hanya bersuka-suka dengan membelanjakan hartanya atas perkara-perkara yang tak berfaedah, sedangkan anaknya tidak diberikan nafkah yang cukup, berdosa ayahnya tadi, walau perkara yang dia lakukan itu, yang dia belanjakan, perkara yang mubah. Dia belanjakan hartanya tadi dengan beli game, main game, hanya dengan perkara-perkara mubah.
Sedangkan duit itu lebih diperlukan oleh isteri dan anaknya. Anaknya nak sekolah kadang-kadang tak ada duit. Dikira berdosa kerana dia telah mensia-siakan tanggungjawab. Apatah lagi kalau dia hanya lakukan, bazirkan, belanjakan duit tadi atas atau dengan perkara-perkara maksiat atau dosa. Perkara yang sering kali saya katakan, contoh. Ada sebahagian lelaki, sebahagian suami, sebahagian bapa yang contohnya menyalahgunakan dadah, membazir dengan dadah. Sedangkan anak isteri terabai. Dosa. Ada yang bukan menyalahgunakan dadah tetapi suka melakukan kegiatan yang tak berfaedah. Nak main claw machine ke, nak main dam ke, nak berkaraoke ke, apa juga. Sedangkan anak isteri tidak diberikan nafkah. Alangkah baiknya duit yang dia belanjakan itu diberikan tanggungan kepada anak isterinya. Berdosa. Apatah lagi juga, walaupun demikian, begitu juga seorang ayah atau bapa yang hanya utamakan dirinya, yang merokok. Seringkali saya katakan perkara ini. Sedangkan duit rokok itu kalau dia simpan dan dia berjimat, anaknya dapat makan dan minum. Kadang-kadang ayah tadi sanggup lebih utamakan rokoknya tadi, sedangkan anaknya nak pergi sekolah tak ada duit. Nak bayar duit yuran tak mampu. Nak beli buku sekolah tak ada duit. Haram dan berdosa. Bukan hanya haram dia merokok saja, haram dan berdosa kerana dia merokok tadi, dia abaikan tanggungjawab. Contoh, satu hari $10. $10 tu anaknya tanggung makan lunch dan dinner kadang-kadang. Tetapi si ayah, si suami lebih utamakan rokoknya tadi, tak ada rokok boleh bergaduh. Kadang-kadang tak kerana rokoknya tadi, isteri nak pergi pasar pun tak ada duit. Contoh, cuba kita lihat dan bayangkan betapa dosa berlipat kali ganda dosa dan dosa hanya dengan kelalaian ini. Maksiat kita sering katakan berdosa, mengumpat berdosa, mengadu domba berdosa, fitnah berdosa. Tetapi jarang sekali kita tekankan dosanya merokok dan akibat merokok tadi bertambah-tambah dosa-dosa yang lain. Dan anak-anak kadang-kala tak dapat pergi sekolah. Anak-anak kat sekolah tak makan, tak cukup makan disebabkan perangai dan tabiat bapa atau si suami yang merokok. Nak cakap pasal menyalahgunakan dadah, tak ramai orang salahkan gunakan dadah. Nak cakap pasal begini, tak ramai orang lakukan ini. Tapi merokok, hampir, tak tahu nak kata berapa persen lah yang merokok. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Hadis seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah adalah as-sadaqatu ala dzirrahmi al-kashih. Sebaik-baik sedekah adalah diberikan kepada kaum kerabat yang menyimpan sikap permusuhan. Antara sedekah yang baik adalah kalau kita bersedekah kepada kaum kerabat yang ada sifat permusuhan dengan kita. Maksudnya, dia ada dendam ke, dia ada tujuan untuk putuskan tali silaturahmi ke. Orang ini, kalau kita jumpa, ambillah ni, kasih anaknya makan ke, ni kasih duit pas pada duit anaknya ke, ataupun kita berikan dia sesuatu, kita belanja dia makan ke. Kenapa dikatakan sebaik-baik sedekah? Kerana orang ini nak putuskan tali persaudaraan. Sedangkan kita berusaha untuk pereratkan tali persaudaraan. Sedangkan dia nak berjauhan dengan kita, kita usaha untuk mendekatkan, pereratkan tali persaudaraan. Tali persaudaraan itu penting. La yarkhul jannah al-qati', tak akan masuk syurga seorang yang memutuskan tali persaudaraan. Orang yang putuskan tali persaudaraan tak masuk syurga. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka kita pereratkan tali persaudaraan antara sebaik-baik usaha. Begitu juga, tak masuk syurga orang yang memutuskan tali persaudaraan, kadang-kadang takut kita. Tak masuk syurga atau dosa sangat besar
orang yang penyebab runtuhnya rumah tangga suami isteri. Takut. Terputus tali persaudaraan disebabkan apa yang kita lakukan, adik-beradik bergaduh. Disebabkan kita lakukan sesuatu, kaum kerabat bermusuhan. Dosa besar. Apatah lagi kadang-kala disebabkan kata-kata kita, disebabkan perbuatan kita, suami isteri sampai bercerai. Bertaubatlah. Takut. Dosa betapa besar dosa kita. Bukan kita pereratkan, tapi kita putuskan. Sebab itu kadang-kala kita nak cakap sesuatu, fikir. Kita nak kongsi sesuatu, fikir. Agak-agak kita kongsikan maklumat ini, mampu tak dia menanggung, menerima berita sesuatu? Kalau tak mampu, mungkin akan menyebabkan kerosakan rumah tangga, suami isteri bergaduh, bercerai. Jangan kongsi. Lakukan dengan cara yang lain. Contoh. Ya. Jadi nak api-apikan, nak cocok-cocok ke dengan aku dengar engkau punya suami tu kalau kat kerja, menggatal bukan main. Kau dengar, aku dengar gini. Tak payah nak sampaikan. Kalau kita dengan kita sampaikan, bukan semua orang dapat menangani masalah dengan matang. Kadang-kadang nak huraikan masalah itu dengan cara-cara yang lain. Kalau perlu, beritahu si suami. Pak Mat, sini. Saya cakap terus teranglah Pak Mat. Saya tahu segala-gala yang Pak Mat lakukan. Saya ada bukti. Sebenarnya saya boleh beritahu kepada isteri Pak Mat. Tapi kalau saya beritahu kepada isteri Pak Mat, rumah Pak Mat hancur. Jadikan ini sebagai satu amaran. Saya tak nak rumah tangga Pak Mat hancur. Saya tak beritahu dia. Tetapi hentikan apa yang Pak Mat lakukan. Contohlah, ni contoh saja. Sebab kalau kita beritahu pada isteri dia, bukan hanya beritahu, kadang-kadang kita punya kepo, tunjuk video. Ni kau tengok, Allahu Akbar. Mak beda tu habis pingsan nanti. Contoh. Jadi, itu kalau berita benar. Atau kalau berita tak benar, kita sengaja cocok dia, sengaja fitnah dia. Pasal apa? Pasal diri kita hasad dan dengki, tak boleh tengok orang bahagia. Kalau dalam diri kita, agak-agak kita tengok rumah tangga orang bahagia, kita dengki, istighfar. Astaghfirullahalazim. Sebenarnya kita doakan, itu urusan dia. Dia bahagia, urusan dia, pemberian Allah kepada dia, jangan masuk campur. Kalau kita tak boleh tengok dia bahagia, jangan tengok. Kalau kita punya social media selalu tengok pasangan ini bahagia sangat dan kita tengok, kita geram, kita dalam diri kita ada sifat hasad dan dengki, unfriend dia. Jangan tengok social media dia. Jadi kita tak tengok, tak sakit hati. Kecuali kita seseorang yang hati mulia, tengok, Alhamdulillah, saya tumpang gembira, tahniah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bahkan para jemaah, kita kena didik diri kita. Hilangkan sifat hasad, dengki. Ini sifat kebanyakan selalu orang katakan orang Melayu itu kan ada PhD. Ini dia. Memang betul. Tak tahu dalam DNA kita ni, daripada mana DNA, tengok memang ada hasad dengki. Orang buka perniagaan, tak lamalah naknya. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baru orang tu nak buka kedai makan. Tak lamalah. Ini doa kita. Sepatutnya yuk kita sokong. Kita pergi tempat dia. Kita belanja tempatnya. Supaya menyokong perniagaan kawan kita. Menyokong usaha teman kita. Ini contohlah para jemaah. Kalau dia baru berumah tangga, doakan kebahagiaan dia. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, la yadkhulul jannah al-qati', tak akan masuk syurga seorang yang memutuskan tali silaturrahmi. Apatah lagi kalau kita penyebab terputusnya rumah tangga orang. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka nescaya antara sebaik-baik sedekah adalah apa juga sedekah yang kita belanjakan untuk pereratkan tali silaturahmi. Pereratkan tali silaturahmi keluarga kita, atau kita pereratkan tali silaturahmi
kaum kerabat kita atau kawan kita. Tengok contohlah ya. Kesian kawan aku ni. Dia ni suami isteri, stres, kadang-kala dia, kita kata kau pergilah holiday sedikit. Bukan nak pergi holiday jauh-jauh. Nak pergi Johor pun tak ada duit. Okeylah. Sekarang ni Jetstar tengah ada sale. Pergi Langkawi ke? Okey, aku belikan kau tiket lah. Pergi 2 orang, korang pergi holiday lah. Sponsor, fully sponsored. Kira berapa? $300. Never mind, fully sponsored. Pergi 5 hari holiday, aku bayar. Baiknya betul? Alhamdulillah. Kerana apa? Contoh, kita tahu dengan dia pergi holiday tadi, dapat pereratkan kekeluargaan. Apatah lagi dia dah janji isteri dia. Abang setiap tahun janji nak ajak holiday, tapi tak ajak. Tak ada duit yang. Kita tahu benda tu, contoh, aku bayarkan. Kau pergi, ajak isteri kau pergi. Alhamdulillah, terima kasih. Pahala besar. Ini contoh. Jadi sedekah tu bukan hanya berikan kepada orang yang tak ada makan, kita bahagiakan orang, gembirakan orang, selamatkan rumah tangga orang. Juga sedekah. Allahu Akbar. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, itu antara perkara-perkara yang dapat kita bincangkan. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dengan demikian sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita sambung perbincangan seterusnya, bab seterusnya yang membatalkan sedekah. Kadang-kala kita dah bantu orang. Kadang-kala kita dah bersedekah. Seperti mana kita berwuduk boleh batalkan wuduk kita, rosak wuduk kita. Seperti mana kita solat boleh batalkan solat kita, ketahuilah sedekah pun boleh terbatal. Antara lain, kalau kita lepas bantu orang, kita ungkit apa yang kita berikan kepadanya. Alah kau, kalau aku tak bantu kau pun kau tak macam ini. Kita ungkit sahaja, habis. Apakah perkara-perkara yang boleh merosakkan sedekah kita, akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.